Mam, ini ada soalan daripada Samsulani. Dia tanya, macam mana nak tegur orang yang selalu ada perasaan dengki dan cemburu? Orang dengki dan cemburu ni ada di mana-mana. Di mana-mana pun. Bukan kita boleh halang orang. Dalam Quran pun sebut, qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada orang yang mana dia hasad, dia benci, dia dengki. Cemburu tu pun biasa kita dapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak kacau orang, tak buat apa-apa kat orang pun orang hasad. Orang dengki. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi tak pernah kacau family orang, tapi orang fitnah family Nabi. Nabi tak pernah ganggu orang. Dalam surah hasad, surah dengki tu, yang diceritakan bahawa Nabi pun disihir. Nak bagi tahu orang jahat, orang buat nakal kat orang dengki kat dia, itu biasa. Orang jahat, orang baik tak pernah kacau orang dengki kat dia pun ada juga. Kita susah nak agak tau orang keliling yang siapa tak suka. Sebab itu Imam Syafi'i dinasihati oleh Imam Malik. Imam Malik nasihat dia kata ada benda-benda yang kamu kena elak, takut orang iri hati dan dengki. Dia tak kata tak boleh, dia kata cuma elak, takut orang dengki. Contohnya apa, dia ada nasihat, dia kata janganlah kamu tunjuk sangat tentang umur kamu kepada orang yang mungkin dengki dengan umur kamu. Sebab ada orang kadang-kadang dengki, dia tengok dia ni muda sangat, alah kau bukan pandai sangat, kau muda. Kalau dia tua sangat, dia kata alah kau dah tua, kau tak faham erti orang muda. Nombor dua, dia kata janganlah tunjuk sangat tentang kebahagiaan rumah tangga kau. Bagi orang yang mungkin, ada orang dia kata oh seronok lah tengok keluarga ni bahagia. Tapi ada tak orang yang tak seronok? Ada, mata-mata jahat ni ada. Jadi nak cerita boleh, tapi jangan berlebih-lebihan, takut orang dengki, orang hasad. Kemudian janganlah kau tunjuk sangat kekayaan engkau melampau-lampau. Bukan tak boleh, hukum tak haram tau. Sebab kalau dia dah ada rezeki banyak tu, nak buat macam mana? Memang dia kaya kan, nak buat macam mana? Tapi jangan melampau-lampau, show off sangat. Sebab ada mata-mata yang dengki. Jadi kalau kita tak nak orang hasad, tak nak orang cemburu, tak nak orang dengki, kita kena bijak berbual dengan orang dan bergaul dengan orang. Tapi sekarang dah jadi macam kebiasaan pula bila marketing tu ditunjuk-tunjukkan harta tu. Jadi itu kalau pandangan Imam sendiri langkah yang baik ke tu? Saya tengok benda ni kalau betul-betul dia buat atas dasar berniaga 100%, dia boleh, ulama kata harus. Sebab apa? Kerana benda itu adalah dasar marketing dia untuk orang menjadi ejen dan menjadi stokis. Inspirasi pada orang lain Imam. Tetapi sebab tu ulama kata dia tak kata haram, dia kata jangan berlebih-lebihan. Dia kata takut orang berlebih-lebihan. Biasanya orang tunjuk lebih-lebih tu nak bagi orang tertarik. Cuma kita kena hadapilah. You macam ni you berdiri di tepi pantai, you bersedialah kena di lambung ombak. Jadi you kalau dah you buat decision, contohlah kalau kita buat bisnes, Angah kaya, Angah rasa Angah nak bagi orang ramai nak jadi ejen dia. Angah kata kalau kamu jadi ejen saya, kamu boleh dapat begini. Angah pilih macam tu. Bila Angah dah show off macam tu, Angah kena bersedia untuk menghadapi orang-orang yang jahat. Betul? Tapi kalau Angah rasa macam aku nak guna kaedah lain lah, aku tak nak guna kaedah tu lah sebab takut nanti orang dengki dengan aku, pilihlah kaedah lain yang lebih baik daripada kita show off kita punya kekayaan. Kalau Imam memilih jalan yang mana? Sebab saya melihat Imam berniaga ni, Imam tak benda pula show off ni. Dah lah, kita masing-masing saya tak salahkan orang lain, tetapi kita memilih untuk banyak lagi kaedah marketing yang lain yang boleh berminat. Kita tak tunjuk kita punya kekayaan, kita tunjuk kekayaan orang-orang leader kita yang berjaya. Macam kaedah saya tu okey tak Mam? Saya jual kotak Imam kan. Saya buat review, saya pakai baju Imam. Saya buat review, cantiknya baju Angah, beli kat mana? Ashraf. Kaedah saya tu okey Mam kan? Kaedah tu yang bagus lah. Kalau boleh tiap hari pakai baju tu. Yelah, kita tengok dari sudut yang sekarang ni melampau-lampau marketingnya Mam. Kadang-kadang kita pun naik jadi malu tengok iklan-iklan yang kadang-kadang kita rasa ini apa ni macam gini kan? Menjengkelkan. Kadang-kadang ada tak marketing yang ada batas? Sampai macam ni kau dah tak boleh buat dah. Ni dah melampau, ni bukan marketing dah ni. Ada tak Mam?
Ada benda. Akhlak ni dilihat pada keadaan semasa, dilihat pada keadaan waktu itu. Kalau waktu itu manusia melihat benda itu dan nampak satu benda yang tak baik, benda tu nampak buruk, maka kita tinggalkanlah marketing yang melampau-lampau sehingga kadang-kadang di luar batasan. Kadang-kadang orang, contohlah dekat Instagram, ada orang dia kutuk semua Instagram orang. Padahal nak suruh orang view dia punya Instagram. Nampak macam niat tu macam bagus, nak bagi dia jana pendapatan, tapi dia buat cara tak betul. Ada orang dia cerita keaiban peribadi dia, cerita sebab nak bagi naik rating tinggi dia punya perniagaan. Tak boleh. You kena nak buat marketing pun you kena tengok juga keadaan. Ada orang sampai dia buat melampau benda-benda maksiat sampai kadang-kadang tengok kerana semata-mata untuk dapat duit. Tak begitu. Banyak kaedah lain lagi. Banyak kaedah lain. Sebab itulah kita ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong kamu dalam benda yang baik. Jangan kamu tolong-menolong dalam benda yang buruk. Kalau kamu dah tahu cara marketing dia buruk, dia buat benda yang tak betul, kenapa kita nak support lagi? Itu simple ya. Kalau kita tengok dia buat benda baik, kita support dia. Rezeki ni Allah bagi kat kita ni. Allah boleh bagi, ada hari ni banyak, ada hari esok banyak lagi, ada hari esok kurang balik. Allah sendiri bagi. Kadang-kadang kita yang ragu-ragu, sangka buruk dengan Tuhan buat rezeki. Kita rasa okey yang ni bagus, dia buat marketing jahat tapi untung banyak. Kita rasa macam seolah-olah kita tawakal rezeki pada benda yang haram, pada benda yang tak betul tu. Padahal yang bagi rezeki banyak orang buat cara betul dan banyak orang buat cara betul dan berjaya. Betul. Tapi kita sendiri yang ragu-ragu dengan janji Tuhan. Itu je. Jadi kalau boleh tu, kalau siapa lah tengok benda yang owner dia tak betul, kita sarankan jangan support lah benda-benda yang kita tengok tak selesa, tak bagus. Betul tu, Mam. Kalau kita dah spend duit, kita dah jadi agent, dah jadi dropship kan, atau kita baru belajar hari ni, baru nampak benda tak betul, kita nak keluar pula, kita rasa macam dah susah. Saya sarankan agama tak menghalang kita dengan kita message, kita nasihat kita punya owner dengan baik. Sebab mungkin dia ada jahat dia 1-2 ya. Baiknya banyak. Betul. Jadi dua tu yang kita betulkan. Tak ada lah saya suruh lepas ni semua pakat boikot, dah. Kita kalau sempat bernasihat, berilah nasihat. Kita tolong. Betul.